Selepas 5 hari berkempen, seorang penganalisis politik Sabah yang cukup dihormati, Musli Oli, telah mengeluarkan angka ramalan yang mengejutkan. Angka yang mungkin menjadi petanda kepada perubahan besar atau krisis kuasa yang lebih dahsyat dalam PRN17 ini. Tetapi persoalannya, adakah angka ini sekadar ramalan kosong? Atau sebenarnya memang ada asas kukuh? Berdasarkan rekod PRN16, pergerakan parti-parti di Sabah, dan mood pengundi pada hari ini. Salam sejahtera bersama saya dalam Info Channel. Mari kita kupas satu demi satu secara jujur, berfakta, dan tidak berpihak. Ini adalah analisis yang mungkin tidak semua orang berani dedahkan. Ramalan selepas 5 hari berkempen oleh Musli Oli. Parti Warisan akan memenangi 23 kursi, Barisan Nasional 22 kursi, Pakatan Harapan 2 kursi, GRS 11 kursi, APKO 8 kursi, STA 5 kursi, dan KDM 2 kursi. Warisan akan memenangi 23 kursi. Kenapa tinggi dan apa asasnya? Yang pertama, Warisan pernah mendominasi PRN16 pada tahun 2020. Dalam PRN16, Warisan memenangi banyak kursi di pantai timur seperti Sempurna, Lahadatu, dan Kunak, serta sebahagian besar kawasan Suluk Bajau. Selain Warisan juga menembusi beberapa kursi campuran di bandar. Rekod PRN16 ini menunjukkan Warisan ada tapak yang keras untuk sukar digugat walaupun berlaku perpecahan selepas itu. Alasan yang kedua ialah sentimen rindu kepemimpinan Syafiee Apdal. Selepas 5 tahun JRS pemerintah, terdapat rungutan tentang infrastruktur luar bandar, air dan elektrik, isu kos sara hidup, dan janji-janji transformasi yang lambat. Sentimen ini memberikan ruang kepada naratif Warisan bahwa kami pernah buat lebih baik. Alasan yang ketiga ialah kempen Warisan lebih agresif berbanding PRN16. Dalam PRN17 ini, Warisan dilihat kembali ke bentuk asal, kempen Padang yang kuat, fokus media sosial, dan naratif anti kartel politik. Oleh sebab itu, ramalan Musli Oli meletakkan Warisan di tahap 23 kursi, menunjukkan kebangkitan semula selepas kejatuhan 2020-2023. Barisan Nasional akan memenangi 22 kursi. Rekod pada PRN16, BN hanya memenangi 14 kursi. Jadi, kenapa kini melonjak? BN kini mendapat semula kekuatan mereka, yaitu UMNO di Sabah lebih stabil selepas keluar dari JRS. Struktur jentera kampung yang berpecah memberi ruang kepada UMNO. Kemudian sentimen komuniti pedalaman yang mahu balik kepada parti asal. Yang kedua, kawasan tradisi UMNO kembali kukuh. Kota Blud, Pitas, Bengkokah, Pantai Barat Utara kembali menunjukkan kecenderungan menyokong UMNO selepas episode lompat parti pada 2020. Yang ketiga, UMNO tampil sebagai alternatif realistik kepada JRS. Ramai pengundi pedalaman melihat UMNO sebagai satu-satunya parti besar yang bukan dari blok JRS atau Warisan. Pakatan Harapan bakal memenangi 2 kursi. Berdasarkan PRN16, Pakatan Harapan hampir white out di Sabah. Pakatan Harapan hanya bertahan di kursi bandar tertentu yang kuat pengundi Cina. Alasan kedua, DAP masih kekal dominan di 1 kursi bandar, seperti Luyang atau Sri Tanjung,
biasanya kawasan majoriti Cina, tradisi DAP. Alasan ketiga, PKR pula mungkin bertahan satu kursi campuran. Ramalan Musli Oli mencerminkan realiti bahwa PH masih tidak menjadi blok utama dalam politik Sabah. JRS pula hanya akan memenangi 11 kursi. Kenapa JRS jatuh mendadak berbanding PRN 16? Pada PRN 16, blok JRS dan BN sebenarnya memenangi majoriti 38 kursi. Tetapi kini JRS diramal hanya 11 kursi karena yang pertama perbelahan dalam gabungan sendiri, yaitu PJRS, PPBM, dan PBS. Karena pertindihan calon, perebutan kursi KDM, isu keterlanjuran politik sesama sendiri, dan persepsi bahwa JRS tidak menyelesaikan masalah asas negeri. APKO pula akan menangi 8 kursi. Berdasarkan PRN 16, APKO jatuh teruk hanya 1 kursi. Jadi, kenapa kemenangan tiba-tiba naik? Karena landscape KDM berubah secara drastik. Yang kedua, APKO kembali dilihat sebagai parti KDM yang bersih. Selepas PBS dan STA berpecah dalam JRS, APKO mendapat kelebihan moral. Yang ketiga, isu-isu bumi putra KDM seperti IC, tanah adat, dan sekolah luar bandar. APKO dilihat lebih memonopoli naratif ini. Kemudian parti PKDM akan memenangi 2 kursi. Parti KDM muncul sebagai parti baru yang agresif, tetapi tidak kuat cukup untuk menembusi banyak kawasan. 2 kursi ini adalah simbol bahwa parti baru masih boleh hidup, tetapi sukar menyaingi parti lama. Sebagai kesimpulan, ramalan ini menunjukkan tiada parti dapat membentuk majoriti mudah dalam PRN 17. Apa yang berlaku ialah akan terjadi kerajaan campuran, perebutan sokongan adun selepas keputusan, dan kemungkinan pusingan rundingan antara warisan, BN, dan JRS. Sabah mungkin sekali lagi berdepan kekalutan pembentukan kerajaan sama seperti yang berlaku pada 2018 dan 2020. Dan itulah analisis penuh ramalan Musli Oli selepas 5 hari berkempen. Kita melihat bagaimana angka-angka ini bukan sekadar nombor, tetapi gambaran kepada kekecewaan rakyat, perpecahan parti, dan perubahan sentimen yang berlaku di setiap pelosok Sabah. PRN 17 bukan sekadar memilih wakil rakyat. Ia adalah referendum tentang siapa yang benar-benar layak menjaga masa depan negeri ini. Siapa yang akan menang, siapa yang akan tumbang, atau adakah Sabah sekali lagi akan menjadi medan rundingan kuasa selepas keputusan diumumkan? Kita akan saksikan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam analisis politik yang lebih panas selepas ini.